Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan selamat Hari Merdeka. Jadi hari ini adalah sempena Hari Merdeka. Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Jadi selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Hari Merdeka yang ke-66. Kalau tak silap Abang, kalau salah nanti betulkan. Jadi sempena Hari Merdeka ni Abang doakan semoga kita satu Malaysia berada dalam keadaan aman dan bahagia dan akan terus maju di masa akan datang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan 3 cerita yang menarik untuk hari ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang tanya dengan Abang, kenapa Abang mulakan dengan doa, dengan selawat? Bila kita ceritakan kisah seram, memang kita kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak, siapa lagi yang nak tolong kita, nak lindungi kita daripada benda-benda yang daripada alam sebelah ni. Jadi, tahun 2018, cerita ni bermula tahun 2018. Yang hantarkan cerita ni adalah seorang lelaki yang bernama Am. Dan kisah ini berlaku dekat Pengerang. Pada waktu tu dia bekerja dekat Pengerang dan dia ditempatkan dekat satu rumah sewa, yang mana rumah sewa ni sebenarnya adalah rumah-rumah pekerja yang disiapkan oleh pihak syarikat. Ada 3 rumah sewa dekat situ. Dalam satu rumah memuatkan lebih kurang 10 orang. Tapi rumah tu tak banyak bilik. Satu rumah ada 4 bilik aja. Jadi dengan kata lain, dalam 4 bilik tu kena memuatkan 10 orang. Agak bersempit-sempit sikit. Tapi kata Am, walaupun sempit, keadaan dalam rumah tu cukup bersih. Dia orang semua jaga kebersihan. Dan pada masa yang sama, dia orang juga perlu menjaga peralatan yang kepunyaan syarikat. Dekat rumah tu disediakan beberapa kemudahan, tapi kemudahan yang paling bagus pada waktu tu mesti ada DVD dan mesti ada TV. Itu dah cukup lah, selain daripada internet. Dah cukup lah dia punya kemudahan yang ada. Bila tinggal ramai-ramai, macam-macam aktiviti, macam-macam cerita yang dia orang selalu ceritakan, bongkarkan. Dan macam-macam aktiviti dia orang buat semata-mata untuk menghiburkan hati, sebab masing-masing jauh daripada keluarga. Jadi daripada hari ke sehari, daripada 10 orang kurang 9, kurang 8, kurang, bukanlah berhenti. Kebanyakan daripada pekerja pada waktu tu dihantar ke Port Dickson, sebab pada waktu tu dia orang ada projek baru dekat Port Dickson. Sementara pula projek dekat Pengerang pada waktu tu memang dah nak habis. Jadi sorang-sorang dihantar ke Port Dickson. Akhirnya tinggallah Am sorang dekat rumah tu. Dia kata dia tak jadi masalah tinggal dekat sorang-sorang dekat dalam rumah. Sebabnya sebelum ni dia memang, walaupun tinggal beramai, tapi dia dah biasa dengan rumah tu dan dia memang tak bercadang nak pergi berpindah ke rumah lain. Dia kata dia selesa dengan rumah tu. Jadi bila dia tinggal dekat dalam sorang-sorang dekat dalam rumah, dia banyak gunakan masa-masa yang ada untuk mentelaah, membaca dan juga mencari ketenangan diri. Itu adalah kebiasaan yang dia buat setiap kali dia balik kerja. Ditambah pula, kalau dulu bila kawan ramai-ramai, dia kata senang nak pergi makan keluar ramai-ramai, naik motor ramai-ramai, seronok nak berjalan ramai-ramai. Tapi bila dah duduk sorang-sorang, dia lebih banyak menghabiskan masa masak kat rumah, buat kerja dekat rumah sorang-sorang. Pada masa yang sama juga, dia masih lagi kena jaga peralatan daripada company. Itu adalah satu tanggungjawab yang besar buat dia. Dan bila dia sorang-sorang dekat Pengerang pada waktu tu, dia belajar banyak benda semata-mata untuk meningkatkan dia punya pengetahuan dan skill. Tapi dalam keadaan kesunyian-kesunyian macam ni lah selalunya kita diganggu dengan sesuatu yang kita sendiri tak boleh nak jelaskan apa benda tu. Pada satu malam tu dia kata, dia memang macam biasa, selepas solat maghrib dia akan pergi turun. Rumahnya 2 tingkat dia akan turun ke bawah untuk memasak pada waktu tu. Oh lupa abang nak cerita, waktu tu juga dia dah bawa naik TV, DVD dan juga peralatan-peralatan menonton dekat dalam bilik dia. Jadi senanglah dia kata, selalunya TV dengan DVD tu semua diletakkan dekat ruang tamu. Ada TV dekat situ, ada ruang menonton. Tapi bila sorang-sorang dekat rumah tu, dia angkut semua dekat dalam bilik dia. Apa-apa boleh tengok kat bilik dia sendiri aja. Tak payah dia keluar daripada bilik lagi. Sebab dah rumah pun besar sorang-sorang. Jadi pada satu malam tu dia kata, lepas-lepas maghrib dia turunlah bawah
semata-mata nak memasak. Habislah proses lebih kurang setengah jam lah masak benda-benda simple je. Orang bujang dia kata telur goreng, sayur goreng, apa benda yang ada, ikan masin, ulam, itu je lah dia kata. Jadi bila dah habis-habis memasak tu, dia pun cucilah segala jenis pinggan mangkuk. Lepas dah cuci segala jenis pinggan mangkuk ni, waktu dia tengah cuci pinggan ni peristiwa ni berlaku. Waktu dia tengah cuci pinggan tu, tiba-tiba dekat belakang dia rasa macam ada benda yang sejuk, tapi dia tak tahu datang daripada mana. Kalau nak ikutkan, kalau ada angin lah yang datang, mesti tingkap terbuka, tapi tingkap semua tutup pula. Ada angin tiba-tiba meniup dekat dia punya tengkuk, dia diam je lah pada waktu tu. Dia teruskan basuh pinggan. Tiba-tiba tengah dia basuh pinggan, dia dengar ada orang perempuan menyanyi dekat belakang dia. Tapi bukanlah tepat dekat belakang dia. Dengan lebih tepat lagi, perempuan tu menyanyi dekat kawasan ruang tamu. Dia sekarang berada dekat kawasan dapur. Jadi boleh dikatakan agak kuat jugalah suara perempuan tu menyanyi. Dan perempuan tu menyanyi lagu lama. Dia punya rentak macam tahun 1950-an punya lagu. Dia pun tak pasti lagu apa, tapi memang suara perempuan menyanyi. Waktu tu pada awalnya diingatkan itu adalah bunyi daripada paip air yang terbuka. Jadi selepas bunyi macam tu, dia tutuplah paip air. Dia ingatkan paip air. Lepas dia tutup, bunyi yang menyanyi, bunyi yang dikatakan kononnya paip air tu masih lagi terus berbunyi. Jadi dengan kata lain, tu bukan bunyi paip air, itu bunyi orang menyanyi. Dia dah rasa gundah gulana dah. Waktu tu berpeluh dah dia rasa. Ada yang tak kena selama ni aku duduk rumah ni, tak pernah pula ada benda-benda macam ni. Jadi dia pun siapkan basuh pinggan. Itu memang beranilah kan. Kalau abang dah lari dah, terbang dah. Dia siapkan basuh pinggan. Lepas tu dia pun naiklah perlahan-lahan ke atas. Waktu dia nak naik ke tingkat atas tu, dia agak seram juga sebab kedudukan tangga terletaknya dekat ruang tamu. Jadi nak tak nak dia kena melintas dekat ruang tamu dulu nak naik ke tangga. Waktu tu dia kata, tolonglah ya Allah Tuanku, janganlah aku nampak benda yang bukan-bukan. Jadi waktu dia macam menjengkit-jengkit lalu dekat tangga tu untuk mengelakkan daripada benda tu perasan lah. Konon-konon kalau menjengkit-jengkit tu, benda tu tak perasan lah dia datang. Tapi bila dia dah mendekati kawasan tangga, yang mana kalau dia toleh sikit aja dah memang nampak kawasan ruang tamu tu dan siapa yang menyanyi tu. Waktu dah dekat dengan tangga tu, tiba-tiba perempuan menyanyi tu tak jadi menyanyi. Dia senyap, bunyi tak ada, bunyi setitik bunyi pun tak ada. Waktu tu dia memang ambil kesempatan, dia berlari dekat tangga tu sampai naik atas. Sampai naik atas, dia tutup pintu, dia kunci, dia pasang DVD, dia pasang TV. Dekat TV dengan DVD tu menyanyi-nyanyi lah, menjerit-jerit lah dekat TV tu. Konon-kononnya tujuan dia buat macam tu adalah untuk melawan daripada bunyi perempuan tu menyanyi. Bila dia dah tengok TV tu, dia fikir, benda tu tak ada lah, tak ada apa-apa lah kan, okey je. Tiba-tiba perempuan yang ada dekat tingkat satu tu menyanyi lagi kuat daripada bunyi TV yang ada dekat dalam bilik Am. Pada waktu tu Am kata, dia nak melawan ke apa? Dia tak tahu ke aku ni dah memang takut kecut perut dengan benda-benda macam ni. Jadi Am pun tak nak lah. Kalau dia pasang lagi kuat, lepas tu benda tu lagi kuat, lagilah seram lah kan. Dia pun slowkan sound TV, dia tutup TV, lepas tu dia diam. Dia dengar lah benda tu menyanyi kat tingkat bawah. Dia kata semalam-malam tu benda tu menyanyi daripada satu lagu ke satu lagu. Sebenarnya dia tak nampak. Sepanjang dia naik tangga tu, dia tak nampak pun, dia tak toleh pun apa benda yang ada kat ruang tamu tu. Memang dia tahu tu bukan manusia. Jadi dia pun biarlah benda tu menyanyi kat bawah. Ada lebih kurang setengah jam lah benda tu menyanyi kat bawah. Tiba-tiba benda tu dah senyap, tak menyanyi lagi. Tak ada satu bunyi pun keluar daripada ruang tamu bawah. Dia diam je. Am kata pada waktu tu dia diam dekat dalam bilik. Dia tak nak buat apa-apa. Dia tunggu. Kalau lepas setengah jam tiba-tiba benda tu menyanyi balik, masak lah dia kan. Jadi dia pun tunggulah. Lebih kurang 1 jam jugalah dia tunggu. Dia tunggu semata-mata nak tengok benda tu dah pergi tak daripada rumah dia. Tapi pada masa yang sama, dia pun tak lekang daripada bibir dia rukiah-rukiah ni, ayat-ayat suci Quran, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak lekang. Jadi lepas habis dah dekat 1 jam benda tu tak menyanyi, dia pun buka lah pintu. Slow dia punya buka pintu. Memang pintu yang tak ada bunyi pula tu memang slow, supaya nak mengelakkan daripada benda tu perasan. Dia pun buka pintu, dia menjengkit-jengkit sekali lagi nak turun daripada tangga tu. Konon-konon nak tengok lah apa benda pula yang menyanyi. Pada waktu tu kekuatan dalaman tu dah datang sebab dah baca rukiah, dah baca selawat-selawat semua kan, rasa beranilah juga. Lepas tu ditambah pula kawan-kawan dia selalu cakap, kalau alam sebelah ni dengan alam kita, alam sebelah ni tak adalah menakutkan berbanding hantu-hantu yang ada dekat
TV-TV kita, dekat drama-drama kita, itu dia punya makeup lagi ngeri lah dia kata. Jadi dia kata waktu tu bila dia dengar pesanan kawan-kawan dia macam tu, dia pun semangat lah. Dia turun daripada tangga slow-slow, menyingkit-nyingkit sampai dekat tangga tak akhir, baru nak jengah Minah tu sambung nyanyi balik. Waktu tu dia kata tak jadilah. Dia pun patah balik, dia naik slow-slow. Dia fikir benda tu tak perasan lah, kan naik slow-slow, masuk dekat dalam bilik, kunci bilik, tutup bilik. Esok paginya baru dia keluar daripada bilik. Lepas main subuh nak pergi kerja tu, baru dia keluar daripada bilik. Bila sampai dekat office, tiba-tiba dia dapat, baru dia nak cerita pun, dia kata kawan-kawan dia tak ada. Kebanyakannya kawan-kawan baik dia semua dah pergi kat Port Dickson. Jadi bila sampai dekat office tu, dia pun rasa macam nak mengumpulkan kekuatan, nak menghilangkan benda-benda malam kakak nak kena balik di rumah ni, kelak takut ada benda yang menyanyi lagi kan. Jadi tiba-tiba dia dapat panggilan telefon daripada bos dia yang mengatakan dia perlu pindah ke Port Dickson segera. Alhamdulillah, dia cakap. Dia pindah malam tu juga, bukan malam, petang tu juga. Dia bungkus-bungkus apa yang patut, dia bawa, tutup rumah, kunci. Jadi malam tu dia terus pergi ke Port Dickson, untuk pergi ke set yang baru dan berjumpa dengan kawan-kawan dia yang lama. Itu tamat bahagian pertama. Dia ada bahagian kedua ni. Bila dapat pindah dekat Port Dickson tu adalah satu benda yang sangat membahagiakan. Sebabnya Port Dickson tu adalah kampung dia. Kat situlah arwah mak dia dikebumikan. Jadi dia kata dekat Port Dickson dia tak adalah duduk dekat rumah yang disediakan oleh pihak company. Dia pun duduklah dekat rumah ayah dia. Ayah dia masih ada lagi. Dekat rumah tu akak dia duduk dengan suaminya. Jadi dengan kata lain, seronoklah dia dekat rumah tu, memang penuh dengan orang, sejumpa dengan saudara mara, berkumpul kalau ada hujung minggu, pergi yasin sama-sama, jemaah sama-sama, dan memang kampung sendiri. Jadi dia kata kehidupan dia sangatlah sempurna bila dia dipindahkan ke Port Dickson. Dia dah lupalah cerita kat Pengerang tu. Taman apa dekat Pengerang tu abang terpaksa rahsiakan atas permintaan daripada Am. Jadi dia duduklah dekat Port Dickson tu dengan aman bahagianya. Cuma dia kata dia di kalangan adik-beradik dia, kakak dia yang duduk dekat rumah tu adalah kakak yang super duper penakut. Kalaulah dia kata kalau melintas iklan hantu yang ada dekat TV, cepat-cepat kakak dia melupur cari remote, tekan channel lain untuk mengelakkan daripada kakak dia tengok iklan hantu. Dengan kata lain, kakak dia memang bapak punya penakut. Akak dia boleh geng dengan abang tak? Macam itulah, geng-geng lah. Jadi dia kata itu je lah dia punya, bukanlah masalah, tapi dia kata bila dia teringat dekat cerita Pengerang tu, dia teringat kakak dia. Kalaulah kakak dia menghadapi situasi tu, entah macam mana, niat-niat kat hati macam nak ceritakan dekat kakak dia, tapi tak payahlah, takut kakak dia takut pula kan. Walaupun kakak dia dah bersuami, tapi kesian pula kalau kakak dia hari-hari dalam perasaan takut. Jadi dia kata satu benda yang menjadi kebahagiaan, benda lain yang menjadi kebahagiaan bila dia pindah dekat Port Dickson adalah dia dapat melawat kubur mak dia setiap kali balik kerja. Jadi nak ceritanya, cerita yang kedua ni kisah tanah perkuburan. Pada waktu tu dekat dia balik daripada kerja lebih kurang pukul 6.30 petang. Dia selalunya balik daripada tempat kerja dia dekat Port Dickson tu, dia mesti singgah dekat kubur mak dia. Dia akan baca yasin satu round, lepas tu dia akan doakan mak dia. Itu adalah memang rutin harian dia. Memang itu yang dia buat hari-hari, kecuali hari-hari yang dia tak ada dekat Port Dickson, sama ada dia pergi bercuti atau balik ke tempat lain lah. Jadi dia kata pada satu hari tu dia terbalik lambat sikit. Selalunya dia datang sampai dekat kubur lebih kurang pukul 6. Tapi pada hari itu dia sampai dekat kubur lebih kurang pukul 6.30 petang. Dah petang dah dia kata. Kalau dekat Port Dickson tu dia kata petang 6.30 tu agak petang jugalah, sebab matahari dah mula nak menyusut kan. Nak menyusut ke dalam laut. Apa benda pula menyusut ke dalam laut? Nak hilang. Bukan, nak tenggelam. Tak kisahlah faham lah Jadi dia kata 6.30 bila sampai dekat tanah perkuburan tu, dia dah rasa perasaan tak sedap lah, sebab tanah perkuburan tu dah mula gelap. Jadi dia buat satu tindakan yang sangat agak kurang ajar lah dia kata. Itu perkataan yang digunakan dalam email lah. Takut nanti kan kata abang kurang ajar pula. Dia kata perkataan yang digunakan ni agak kurang ajar. Dia pergi menjerit, "Assalamualaikum ahli kubur." Abang cakap, kalau abang yang ada dekat situ, abang pun terkejut. Dia pergi menjerit macam tu. "Ma'am datang." Entahlah dia kata, tak tahulah kenapa dia menjerit. Sebenarnya sebelum-sebelum dia tak pernah pun menjerit macam tu. Waktu tu je lah untuk menghilangkan perasaan takut agaknya. Dia pun dah habis-habis macam tu, dia pergi kubur mak dia. Dia pun buka lah Yasin, bacalah Yasin. Dia baca Yasin komen kuat lagi. Entahlah dia kata, dia nak hilangkan perasaan takut agaknya.
Tapi makin kuat dia baca Yasin, bunyi orang berbisik-bisik dekat belakang dia ni makin kuat. Dia pun tak tahu mana datangnya bunyi bisikan-bisikan tu. Mula-mula dia ingatkan halusinasi dia je. Dia pun tutup Yasin, tengoklah belakang kiri kanan, kok ada orang ke, ada pakcik ke, ada keluarga datang nak melawat ke. Tak ada. Dia seorang je kat kubur tu. Jadi dia pun baca Yasin. Setiap kali dia baca Yasin aja dengan kuat, dia dengar macam ada orang bercakap-cakap dekat belakang dia. Dia pun tak tahu apa benda yang bercakap kat belakang tu. Dia buat bodoh je lah, dia terus baca Yasin. Lepas habis baca Yasin, dia peganglah batu nisan mak dia bercakap, "Ma, am datang seorang, am bukan datang ramai-ramai." Dia kata pada waktu tu dia tak pernah buat macam tu. Entahlah kenapa pada hari tu dia agak terbiat sikit. Dia kata dia buat benda-benda yang dia tak pernah buat. Habis-habis macam tu je, habis baca Yasin, habis dia berborak dengan mak dia pun baliklah rumah. Sampai dekat rumah ni gelap. Kakak dia tak ada, abang ipar tak ada, bapak dia tak ada. Dia pun dah rasa macam, kenapa rumah gelap sangat ni? Jadi pada waktu tu dah maghrib, lebih kurang pukul 7.30 malam. Dia pun masuklah dekat dalam rumah. Waktu dia masuk dekat dalam rumah tu, dia dah rasa pelik. Sebabnya dia rasa tengkuk dia rasa berat dan sakit dan berat dan sejuk. Sakit, berat dan sejuk. Dia punya tengkuk dia rasa macam dia tak kenalah tengkuk dia ni. Jadi dia pun tak nak berlengah-lengah. Dia pun pergilah siap-siapkan, letak-letak barang semua. Dia pergilah masuk bilik air. Bila dekat bilik air tu, dia kata dia tujuannya masuk bilik air nak ambil semayang. Sebab nak semayang maghrib. Waktu tu dah maghrib dah pun. Waktu ni yang dia kena. Waktu dia nak turun je, dia nak bongkokkan badan dia, nak ambil air semayang, nak angkat ambil air semayang, tiba-tiba dia punya kaki terkangkang. Boleh bayangkan tak? Dia tunduk, tiba-tiba dia kata macam berat gila dekat bahu dia, sampaikan kaki dia terkangkang menahan supaya badan dia tak terjatuh. Sebabkan dekat tengkuknya terasa terlalu berat dan sejuk. Dia kata pada waktu tu dia cuba bangun dan dia tengok kiri dengan kanan. Tak ada apa-apa. Pada waktu tu pintu bilik air tutup tau. Pintu bilik air tak terbuka. Sebabnya dia kata dia nak buang air, lepas tu nak ambil semayang. Macam tu dah ceritanya. Jadi waktu nak ambil semayang tu dia kata berat gila. Dan tiba-tiba dia dengar dekat luar bilik dia, dengar macam ada bantal jatuh. Bantal yang dijatuhkan. Walaupun dalam email tu dia cakap dia tak tahu apa bunyi bantal yang dijatuhkan tu. Tapi abang dah terbayang benda lain. Sebab bunyi je bruk, bruk. Macam yang lompat-lompat gitu. Macam tu. Cerita dia sekarang kau apa? Kan kau dekat kedua ni. Faham-faham lah. Dia kata bunyi bantal jatuh banyak kali. Dan bantal jatuh tu macam dalam tempat dekat dalam bunyi yang sama, dekat kawasan yang sama. Dia kata waktu tu dia kuatkan semangat. Dia tak bolehlah nak baca ayat suci Al-Quran sebab dalam tandas kan, dan mana-mana yang bukan Islam, orang Islam tak boleh baca ayat Quran dalam tandas. Boleh baca doa nak masuk tandas sebelum masuk tandas baca doa dulu. Tapi dalam tandas tak boleh baca ayat Quran sebab ayat Quran tu suci kan. Jadi kita tak boleh baca dalam bilik air. Jadi dia pun takkan nak baca ayat kursi dalam bilik air. Dia dengar dekat luar bilik air tu macam ada benda macam benda yang gitu kan, yang lompat-lompat itu. Jadi bunyi macam bantal jatuh. Tak apalah, dia teruskan ambil semayang walaupun dia terpaksa mengekang sesuatu yang berat daripada dia punya tengkuk ni. Jadi dia pun ambil semayang. Lepas ambil semayang, dengan kuat perasaannya dia buka bilik. Sepas keluar daripada bilik, dia terus jerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semata-mata ada dua sebab. Satu, nak menguatkan perasaan dia untuk mendatangkan kekuatan dalam diri. Yang kedua, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dah bunyi Allahu Akbar tu kuat, benda bunyi bantal jatuh tu dah hilang, dah tak ada. Jadi dia pun tak lengah-lengah. Dia pun bentang sejadah, dia pun semayang lah. Macam biasa dia kata kalau semayang maghrib kita kena baca kuat kan. Lelaki kena baca ayat-ayat Quran tu, kena baca kuat Al-Fatihah dan surah-surah. Waktu dia tengah baca tu, dia boleh terbatal. Dia punya semayang boleh terbatal sebab tengah-tengah dia nak merukuk, tiba-tiba benda tu tarik telinga dia sampaikan dia bersilat. Bila dah bersilat, memang sah-sahlah batal semayang. Dia kata dia bukanlah niat nak bersilat, tapi disebabkan dia terlalu terkejut waktu nak rukuk. Kita tengah nak buat aktiviti, merukuk je tiba-tiba telinga dia kena tarik, bersilat lah. Waktu dia bersilat tu, pada masa yang sama dia terpus angin keluar. Dan memang tak boleh nak buat macam mana. Memang kena ambil semayang balik, memang kena semayang semula. Jadi dia kata, kurang hajar benda ni, memang dengki lain macam ni.
Lepas ambil air semayang, kali ni dia semayang kali kedua, tapi sebelum dia semayang, dia buat macam ni. Dia nyatakan satu perkataan macam ni. Dia kata, aku tak kacau kau, tolonglah jangan kacau aku. Kalau misal kata aku datang ke kubur tadi, sebab dia dah tergerak tau, benda tu datang daripada kubur sama dengan dia. Dia tergerak macam tu. Jadi dia kata, kalaulah aku dekat kubur tadi, aku agak kurang ajar, bagi salam dalam keadaan yang menjerit-jerit macam tu, aku minta maaf. Tapi janganlah kau kacau aku tak kacau kau, aku minta maaf sekali lagi. Barulah dia semayang. Bila dia semayang tu, tenang, tak ada apa-apa. Okey je. Habis semayang tu, dia pergi tanya dengan kawan dia yang bekerja dekat, bukanlah bekerja, yang pernah bertugas sebagai ahli-ahli ruqyah. Macam mana nak ruqyah? Dia pun, kawan dia beritahu, dia pun malam tu dia azan dekat 4 penjuru rumah, dia buatlah macam-macam untuk ruqyah. Tengah-tengah dia meruqyah rumah tu, tiba-tiba kakak dia balik. Kakak dia yang memang penakut tadi tu mulalah kata, "Dik, kau kenapa dik? Mulut kau akak tengok mengumat-ngamit. Kau sebenarnya apa ni? Sebenarnya apa yang terjadi ni?" Lepas tu dia pun habiskan ruqyah dia, baru dia jawab apa yang kakak dia tanya. Dia kata sebenarnya dia tak nak beritahu tu. Dia tak nak beritahu yang benda tu balik ikut dia daripada kubur. Dia kata, tadi ada anjing bergaduh tadi. Ni saja je baca supaya anjing tu tenang hati. Kata. Jadi lepas baca tu anjing tu hilang. Akak kan, adik-beradik memang tahulah kalau nak menipu pun. Kau hajar dik. Kau jangan macam-macam dik. Aku dah tak boleh dik. Dia kata. Aku kalau kau tak cerita benda-benda yang bukan-bukan, malam ni juga aku pindah New Zealand ke. Jadi dia tahu kakak dia takut, tak adalah. Tapi bila dah macam tu, abang ipar dia macam terteka-teka jugalah. Lalas abang ipar dia tanyalah, sebenarnya apa yang berlaku? Tu dia ceritalah. Atau abang ipar cakap, itulah, kita kalau pergi kubur ni jangan sebarang-sebarang. Abang kata, itulah. Dia kata dia lupa. Tak tahulah kenapa dia menjerit, "Ya Assalamualaikum ahli kubur." Ya Allah. Kau ngajar. Abang cakap kau ngajar gila. Tapi dia kata lepas tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Cuma dia punya pengajaran kat sini, janganlah kita buat benda yang bukan-bukan. Bila kat kubur tu kita kena hormati. Sebab orang yang meninggal tu adalah roh yang ada dekat situ kan. Ada dekat situ, kita hormati mereka. Cerita yang ketiga ni sebenarnya adalah sambungan daripada cerita nenek yang berlaku dekat Kota Kinabalu, Sabah. Abang sediakan link cerita nenek tu dekat bawah. Nanti boleh tekan kalau mana-mana yang terlupa. Ini adalah sambungannya. Wataknya adalah sama, iaitu Min. Pada waktu tu Min kata, tahun 2022 dia dapat berita yang mengatakan dia berjaya pindah ke Semenanjung. Sebab dia memang orang Semenanjung, cuma dia bekerja dekat Kota Kinabalu, Sabah kan, sebagai seorang anggota keselamatan tentera, lebih kurang macam tu lah kan. Anda tengok balik cerita yang nenek kebayan lah, nenek yang abang sediakan dekat link bawah. Sebab masa abang nak sampaikan cerita ni pun, abang tengok juga cerita tu semula, takut terlupa. Jadi ceritanya dia kata dia dapatlah peluang pindah ke Semenanjung. Waktu dia nak pindah ke Semenanjung tu, dia kenalah kemas-kemas barang. Sebab Semenanjung tu ada anak bini dah tunggu kat sana dengan ayah, dengan mak. Seronok lah kena pindah kat Semenanjung. Sebab pindah rumah balik, rumah keluarga balik. Jadi malam tu dia kemas barang. Jadi dia 2 hari sebelum dia dah start kemas barang, bungkus-bungkus apa yang ada. Kawan-kawan pun dah sedih lah dia nak pindah. Jadi malam tu dia mimpi nenek yang sama datang. Nenek tu marah. Nenek tu cakap apa? "Aku dah anggap engkau ni macam keluarga aku. Dah kenapa kau nak pindah dari sini?" Tu dia cakap dengan nenek tu, "Nenek, saya nak pindah sebab saya punya kampung dekat Semenanjung. Pula saya kena duduk sini nak neman nenek. Dah kenapa pula?" Dia cakap. Kau tak boleh pindah. Kau kena duduk dengan sini. Kau kena teman aku kat sini. Sinilah kampung kau." Marahlah dia. Dia kata, "Tak boleh. Saya tak nak. Saya nak pindah juga. Saya nak jumpa anak dengan bini saya." Jadi dia terbangun daripada tidur. Lain macam dia kata mimpi ni. Sebab nenek tu marah sebab dia nak mimpi. Dia nak pindah lah kan. Kak sambung lagi kemas bila besoknya. Besoknya malam terakhir dia mimpi sekali lagi. Dia mimpi nenek tu bagi warning. Nenek tu bagi warning macam ni tau. Kalau kau pindah, kau tengoklah nanti akan berlaku sesuatu yang dahsyat pada orang yang duduk rumah ni, yang menggantikan rumah kau, yang menggantikan kau. Jadi lepas tu dia terbangun daripada tidur, istighfar lah juga. Dia kata takut kalau benda-benda buruk berlaku selepas tu, dia pun tak naklah kawan-kawan ke dalam keadaan tercedera kan. Jadi dia pun habis-habis tu dia pindahlah ke Semenanjung. Dia kerjalah dekat Semenanjung. Lepas kerja dekat Semenanjung, pada satu hari tu, lebih kurang 2 bulan selepas tu, selepas peristiwa tu, dia dapatlah SMS daripada kawan dia, WhatsApp daripada kawan dia. Tanya khabar, biasalah bertanya khabar.
nak tahu apa benda perkembangan yang terbaru. Lepas tu yang Min ni pun tanyalah dengan kawan dia, rumah aku, sebab kawan-kawan dia kawan-kawan dia semua tahu tentang rumah tu. Jadi Min tanyalah, rumah yang aku duduk tu dulu tu ada orang duduk tak? Jadi kawan dia kata, sebelum aku nak cerita sebenarnya tujuan aku call kau ni, SMS, WhatsApp call ni, tujuan nak cerita benda ni lah. Selepas kau pindah, cerita ni besar, peristiwa yang besar yang masuk paper. Dia kata selepas kau pindah, ada 2-3 orang yang duduk rumah tu tapi tak lama. 2-3 hari belah sebab dengan alasan dia orang kata tak tahan rumah tu ada nenek yang duduk kacau-kacau dia orang. Baik kalau yang duduk tu keluarga ke bujang ke tetap kena kacau, dia kata. Jadi pada satu hari tu untuk mengelakkan daripada rumah tu terbiar kosong, pihak pengurusan letakkan budak-budak bujang duduk rumah tu. Ni benda ni berlaku baru, dia kata. Ni aku nak ceritakan kau ni. Jadi dia kata budak-budak bujang duduk rumah tu. Jadi bila budak bujang duduk rumah tu meriah lah kan. Memang tak ada apa masalah pun. Seronok je. Dekat bila dah ramai-ramai duduk tu, dia orang pun Tek Ian lah. Abang sebut Tek Ian, tapi kalau korang ada bahasa lain boleh lain, collect duit. Collect duit beli akuarium. Dalam akuarium tu diorang beli ikan lah, tujuannya nak bagi meriah. Kadang-kadang ada kawan-kawan ni yang pergi memancing kan, jadi boleh letak ikan dekat dalam tu, bagi meriah-meriahkan suasana rumah. Jadi dia kata, mengikut ceritanya lah, sekali tu ada satu malam tu ada salah seorang daripada budak tu dia histeria. Dia kata dia diganggu oleh seorang nenek. Dia kata dia tak tahu, dia tak boleh nak kontrol badan dia. Dia diganggu oleh nenek tu dan nenek tu macam ambil alih badan dia, tapi dia boleh melawan lagi lah, dia kata. Budak tu cerita. Jadi yang ahli-ahli rumah yang lain ni memang tak tahu tentang sejarah rumah tu, jadi dia orang malas nak bertanya-tanya dengan senior-senior. Kalau bertanya dengan senior kan nanti dah jadi cerita lain pula kan. Jadi dia orang ni, di kalangan dia orang ni senyap je lah. Mungkin nenek tu datang dekat mimpi kau je kot, dia kata. Tak dekat dalam mimpi orang lain. Okey, tak apalah. Malam besoknya, tiba-tiba budak yang malam sebelum tu kena histeria tu, yang kena rasuk tu, tiba-tiba budak tu matanya bertukar jadi merah. Lepas tu budak tu pergi dekat ni, kawan-kawan ni tengah melepak-lepak ni dekat ruang tamu ni, masih lagi pukul 8-9 malam ni. Dia dengan keadaan mata merah. Mula-mula kawan dia kata, kau kenapa ni mata kau merah ni? Ada yang tak kena ke? Lepas tu dia pergi dekat akuarium. Dekat akuarium kan ada lampu kan. Dia ambil lampu tu punya mentol panjang, dia patahkan dua. Lepas tu dia kejar kawan dia yang ada dekat dalam ruang tamu tu. Berterabur kawan dia. Tapi di antara yang berterabur tu ada seorang yang tak sempat nak lari. Dia tikam member tu. Berterabur darah. Habis bersepai-sepai semua. Waktu tu dia kata muka budak tu memang tak nampak lah macam muka dia waras. Memang tak waras. Dengan matanya yang merah terbelalak besar, dia kata, dengan dia pandang satu arah, mata tak berkelip. Memang pelik, dia kata. Budak tu kena tikam. Dah kena tikam. Lepas tu budak tu sempat juga lari. Dah kecoh. Bila kecoh, senior-senior daripada blok-blok lain semua turun lah kan. Nak tengok apa yang berlaku. Bila tengok macam tu, budak tu pun ditangkap. Walaupun budak tu ditangkap, 10 orang pegang, terpelanting 10 orang. Sampaikan budak tu terpaksa dikunci. Supaya untuk diikat, supaya budak tu tak ke mana-mana, tak mengaruk-ngaruk lagi. Jadi benda ni jadi kes polis. Dan budak tu akhirnya didapati bersalah sebab mencederakan orang. Tapi bila budak tu sedar, dia kata dia tak sedar apa yang berlaku. Yang dia ingat adalah dia nampak nenek dekat dalam bilik. Baru dia nak tegur nenek tu, "Nek, siapa nenek ni?" Baru nak tegur macam tu, tiba-tiba dia hilang. Dia sedar-sedar badan dia dah kena ikat. Tapi kalau dekat dalam mahkamah, benda tu tak boleh jadikan bukti. Di kalangan kita ni lah ceritanya. Ceritanya bila macam tu, kawan si Min tadi cerita dekat Min macam istighfar panjang lah, ya Allah Tuhanku. Betul yang macam nenek tu cakap, dia nak balas dendam kalau Min pindah daripada rumah tu. Tapi mujurlah semuanya selamat, tak ada yang meninggal dunia, cuma ada kecederaan parah sikit. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni yang berlaku dekat Kota Kinabalu Sabah, bolehlah kongsi-kongsi dengan abang dekat dalam satu kuartus kerajaan. Tapi abang tak boleh nak beritahu kuartus mana, untuk menjaga sensitiviti, untuk menjaga aib ke apa-apa yang tersalah cerita nanti kan. Jadi boleh kongsi-kongsi ke abang tentang cerita tu, kisah lelaki yang dalam keadaan tidak sedar menikam kawan-kawan dia menggunakan lampu Kalimantan yang dipecah dua kan.
Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Jadi macam biasa, abang akan sampaikan ucapan-ucapan selamat hari jadi. Dan terakhir sekali nanti abang nak sampaikan ucapan khas. Tapi ucapan selamat hari jadi dulu. Yang pertama datangnya daripada seorang isteri yang bernama Nani. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suaminya yang bernama Edan Shah. Yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 8 dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang ibu yang bernama Umi. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya hari jadi yang ke-6, iaitu yang bernama Nur Aufa Danish, dengan ucapan semoga menjadi anak yang cemerlang di masa akan datang dan sentiasa mentaati perintah Allah dan Rasul. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang Nenek Bedah Mat Seman. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat cucu yang tersayang, dia kata, iaitu Nur Fatihah, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 8, hari jadi yang ke-18, dengan ucapan selamat hari jadi buat cucunda yang tercinta. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Noradibah Sakib. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak andanya, iaitu Ilya Marsarah, yang mana ini adalah hari jadi yang ke-14 anak daranya, yang jatuh pada 18 hari bulan 8 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda, semoga sentiasa dirahmati Allah. Dan pada masa yang sama, 8 hari bulan 8 hari itu adalah hari jadi Nur Adibah juga. Jadi daripada pihak JSPL ucapkan buat akak Nur Adibah selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ucapan seterusnya datang daripada seorang adik yang bernama Eva Zalifah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abangnya, iaitu Abdul Hakim, yang mana jatuh hari jadinya pada 22 hari bulan 8, dengan ucapan selamat hari jadi buat abangku yang tersayang, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Dan pada masa yang sama, Eva minta doa pada semua penonton-penonton supaya mendoakan abang dia berada dalam keadaan sihat sejahtera selepas menjalani pembedahan operasi jantung yang berlaku pada 20 hari bulan 8 hari itu. Dia minta doa pada semua supaya abang dia Abdul Hakim ni cepat sembuh seperti sedia kala. Ucapan seterusnya datang daripada seorang abang, iaitu Bob Penamera. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adiknya, iaitu Nur Rasmi Ottoman, yang mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 8. Semalam lah kan. Hari jadi yang ke-40, dengan ucapan selamat hari jadi buat adinda. Semoga Allah sentiasa merahmati. Ingat, umur tu dah 40. Itu yang dia beritahu. Dia kata keras sikit kan, umur tu dah 40, ingat. Tapi dia kata terima kasih menjadi adik yang sangat baik. Ucapan seterusnya hari jadi datang daripada seorang bonda yang bernama Hayati. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak andanya, iaitu putera Adam Hafi, hari jadi yang ke-9, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 8 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda. Bonda doakan sentiasa dalam keadaan dirahmati Allah, panjang umur, murah rezeki dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Dan ucapan yang terakhirnya datang daripada Umi Nizam. Tapi ni bukan ucapan hari jadi. Dia nak ucapkan satu ucapan khas buat ayah dan emak. Dia doakan, Umi Nizam doakan semoga kalian berdua dalam keadaan yang sihat sejahtera dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Umi Nizam sangat menyayangi ayah dan emak. Semoga Allah sentiasa merahmati. Ini bukan ucapan hari jadi, tapi ucapan mendoakan. Ini first time abang dapat. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Dalam beberapa cerita yang dulu, abang cerita dalam keadaan yang menjurit-juritkan. Abang rasa macam nak tone down sikit supaya kita dalam keadaan tenang. Kalau sewaktu memandu tak adalah terkejut sangat kenapa abang Jun ni tiba-tiba sampai nak terkeluar, nak tekak lah ceritanya. Jadi kita santai-santai. Umur pun dah 42 tahun ni. Kena relax dulu. Terima kasih dengarkan cerita abang pada kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam cerita yang akan datang, 2 hari akan datang. Selamat Hari Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.